Kalau boleh, hari-hari kita bersukan, tuan-tuan. Hari-hari kita bersukan. Kadang-kadang tak perlu kita bersukan cara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor mesej 283984. Okey, tajuk kumpulan kami iaitu Gaya Hidup Sihat dengan Bersukan di Bawah Dasar Sukan Negara. Okey, tajuk saya Pemakanan Sihat untuk Gaya Hidup Sihat. Pemakanan sihat adalah aspek penting dalam gaya hidup sihat. Yang pertama, makanan yang seimbang. Yang kedua, kurangkan pengambilan gula. Yang ketiga, kurangkan pengambilan garam. Yang keempat, makanan yang segar. Yang kelima, iaitu kurangkan pengambilan lemak tepung. Yang keenam, makanan yang kaya dengan serat. Yang ketujuh, iaitu pengambilan air yang mencukupi. Yang ke-8, kurangkan pengambilan alkohol. Yang ke-9 adalah makanan yang pelbagai. Manakala yang ke-10 ialah mengambil sajian yang bersaiz sederhana. Kesimpulannya, kita perlu pilih makanan yang seimbang, segar dan kaya dengan nutrisi untuk membantu menjaga tubuh badan dalam keadaan sihat dan bertenaga. Okey, di bahagian ini kita akan tengok kelebihan bersukan di dalam kehidupan seharian. Dipercayai dengan bersukan kita akan mendapat banyak kelebihan, tidak kira untuk jangka masa panjang ataupun untuk jangka masa yang pendek. Dipercayai dengan bersukan kita akan mendapat banyak kelebihan, tidak kira untuk jangka masa panjang ataupun untuk jangka masa yang pendek, dan tidak kira juga untuk semua peringkat umur. Antaranya salah satunya adalah yang pertama, untuk meningkatkan keyakinan diri. Dikatakan dengan bersukan boleh membantu kita untuk meningkatkan keyakinan diri. Sebagai contoh adalah ada setengah individu menggunakan kaedah bersukan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi apabila kita mendapatkan berat badan yang ideal untuk berat badan yang kita inginkan, sudah pasti di situ akan membantu kita menambah keyakinan diri dalam diri kita untuk berdepan dengan masyarakat umum, bina kejaya. Itulah. Seterusnya yang kedua adalah untuk kecerdasan emosi. Okey, ada setengah orang yang mengalami masalah tekanan jiwa ataupun anxiety disorder, dan ada banyak lagi, mungkin ada masalah peribadi di tempat kerja. Mereka menggunakan kaedah bersukan untuk meriliskan diorang punya masalah, untuk membantu tidak menyelesaikan, cuma akan melegakan seseorang individu tersebut. Depends dengan diorang amalkan. Contoh, ada orang menggunakan kaedah bersukan dengan cara macam aktiviti hiking, cycling, boleh membantu mereka, membuatkan mereka mengurangkan masalah yang ada dalam diri mereka. Itu adalah dari konteks kecerdasan emosi. Seterusnya adalah dengan bersukan kita boleh meningkatkan kreativiti kita. Antaranya adalah sebagai contoh, ada setengah individu mengamalkan sukan untuk sesuatu matlamat ataupun tujuan. Mungkin ada setengahnya adalah untuk fitness, ada setengahnya untuk kerjaya, untuk minta kerja, pergi temu duga. Jadi mereka akan mereka akan mencari satu kaedah yang bersukan yang boleh membuatkan seperti apa yang mereka nak itu tercapai. Okey, seterusnya, kelebihan yang seterusnya adalah bersukan boleh meningkatkan kesihatan dan stamina. Dikatakan dengan bersukan kita boleh membantu kita untuk meningkatkan taraf kesihatan kita dan stamina kita ataupun fitness. Fitness orang kata. Tidak dinafikan bahawa semua orang telah sedia maklum akan faedah bersukan yang banyak kita tengok untuk meningkatkan kesihatan dan stamina. Ini adalah kerana apabila kita bersukan, tubuh badan akan bergerak secara aktif dan jantung akan menjadi laju. Laju adalah dari segi kaedah bersukan adalah dia akan aktif dengan sukan-sukan, senaman-senaman ringan kardio yang kita amalkan. Dan ianya akan membantu untuk kesihatan jantung selain daripada kesihatan keseluruhan badan.
Antara senaman-senaman yang kita boleh lakukan yang ringan, yang boleh kita lakukan adalah seperti berbasikal, mendaki bukit, berzumba. Berzumba adalah salah satu senaman kardio, senaman ringan yang boleh kita amalkan untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat, untuk mengekalkan kesihatan dan stamina kita. Dan seterusnya, kelebihan yang terakhir yang saya akan nyatakan adalah dengan bersukan kita boleh mendapatkan berat badan yang ideal. Dengan bersukan boleh membantu kita untuk mendapatkan berat badan yang ideal, di mana ianya adalah sangat penting, tidak kira untuk seseorang individu ataupun untuk organisasi. Contohnya seperti unit beruniform yang ada di Malaysia, saya nyatakan sebagai umum, berat badan yang ideal adalah sangat penting untuk penampilan individu itu sendiri. Jadi dengan bersukan, tidak kira tidak perlu bersukan dengan bersukan yang berat-berat, cukup sekadar macam kita mengamalkan jogging, berlari, sukan-sukan ringan boleh membantu kita untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Selain menjaga pemakanan, selain kita menjaga pemakanan, bersukan juga boleh membantu untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Malaysia juga antara negara yang paling ramai penduduknya mengalami obesiti dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara dan ke-6 di Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusila binti Muhammad Ishak, nombor matrik 284151, akan mengupas keburukan jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Tidak mengamalkan gaya hidup sihat boleh mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan kita. Ini termasuk risikonya lebih tinggi untuk mengidap penyakit kronik seperti sakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, strok, kanser dan masalah kesihatan yang lain yang akan membahayakan kesihatan. Berikut adalah beberapa keburukan jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Pertama adalah kualiti hidup yang rendah, di mana kekurangan tenaga, keletihan dan masalah kesihatan boleh memberi kesan kepada kualiti hidup seseorang. Apabila seseorang merasa tidak selesa dan tidak bertenaga, sehingga menyebabkan seseorang kurang proaktif di tempat kerja atau di dalam kehidupan seharian. Yang kedua iaitu kenaikan berat badan. Tidak mengamalkan gaya hidup sihat boleh menyebabkan kenaikan berat badan yang akan mengundang kepada beberapa masalah kesihatan. Rawatan untuk penyakit dan masalah kesihatan ini boleh menjadi sangat mahal dan akan memberi kesan kepada keuangan seseorang. Untuk kesan psikologi, tidak mengamalkan gaya hidup sihat boleh memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang. Kekurangan tenaga dan masalah kesihatan boleh menyebabkan seseorang merasa tertekan, cemas dan tidak bersemangat. Bagi kesan sosial pula, dari segi kesan sosial, dia boleh memberi kesan kepada hubungan sosial seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai kekurangan tenaga dan masalah kesihatan, boleh menyebabkan mereka merasa tidak selesa untuk bersosial dan melakukan aktiviti luar. Mereka akan merasa malas, tak larat dan sebagainya. Secara kesimpulannya, tidak mengamalkan gaya hidup sihat boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Oleh itu, adalah penting untuk mengamalkan gaya hidup sihat untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Mengenai jenis-jenis senaman ringan yang dilakukan sehari-harian. Antara senaman ringan yang boleh kita lakukan, kita boleh lihat contohnya adalah seperti yang pertama adalah lompat bintang. Terdapat 3 level. Jom kita tengok apa perbezaan 3 level tersebut. Senaman yang kedua adalah mountain climbers. Mari kita lihat video tersebut. Senaman yang ketiga, lompat tali. Senaman yang keempat, burpees. Let's go. Terakhir sekali adalah lari setempat. Sekian daripada saya, 5 jenis senaman yang anda boleh lakukan ketika anda berada di rumah. Sebelum anda melakukan senaman, pastikan anda melakukan warming up terlebih dahulu dan diakhiri dengan cooling down agar tidak berlaku kekejangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan pembahagian masa yang kompleks untuk gaya hidup yang lebih sihat.
jika merujuk kepada dasar sukan negara, orang ramai dinasihatkan untuk mengamalkan gaya hidup sihat agar dapat melaksanakan tugasan harian dengan produktif di samping mengelakkan penyakit kronik yang berbahaya. Kajian juga mendapati bahawa mereka yang bekerja pada waktu pagi sehingga waktu petang tidak dapat meluangkan masa untuk melakukan senaman sama ada pada waktu pagi ataupun petang oleh kerana pembahagian masa yang tidak betul. Bagi mereka yang keluar bekerja pada awal pagi, ianya adalah menjadi halangan kepada individu untuk melakukan sebarang senaman pada waktu itu. Jadi adalah disarankan kepada mereka untuk melakukan senaman pada waktu pagi, terutamanya selepas waktu subuh sebelum keluar bekerja, sebagai contoh HIIT, yoga, dan hanya mengambil masa sekurang-kurangnya 20 minit sahaja. Ini kerana senaman pada waktu pagi amat baik untuk merangsang minda dan tubuh yang cergas. Selain itu juga, senaman pagi juga dapat meningkatkan tahap kepekaan insulin selain menurunkan tekanan darah serta dapat memperbaikkan suasana hati ataupun mood sebelum memulakan aktiviti harian. Yang keduanya adalah selepas pada waktu bekerja. Pada waktu petang, senaman dapat membantu membakar kalori serta merendahkan tahap kolesterol dalam darah. Aktiviti mengeluarkan peluh selepas waktu bekerja sangat digalakkan supaya dapat mengurangkan stres di samping membantu meningkatkan kadar hormon melatonin untuk tidur yang nyenyak pada waktu malam.